Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita melaksanakan solat Jumaat sebentar nanti, insyaAllah sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu ini dapat taqarrub, iaitu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Al-Hakim, seorang ulama, menjelaskan kepada kita untuk perkongsian, iaitu 4 perkara orang yang tidak akan merasai bahagia hidupnya di dunia dan juga di hari akhirat. 4 golongan orang yang tidak akan merasai bahagia. Yang pertama iaitu orang yang bakhil. Jadi kita tak boleh bakhil lah. Jadi bakhil yang dimaksudkan di sini iaitu bakhil tidak mau selawat kepada Nabi SAW apabila disebut nama Nabi. Itu bakhil. Jadi bila dia Nabi disebut Nabi Muhammad SAW, jadi kalau kita ni tak menyebutnya, maka dikatakan kita dalam golongan orang yang bakhil. Ciri-ciri orang yang tak mendapat kebahagiaan hidup dia. Dia rasa tak bahagia hidup di dunia ini, seterusnya sampai hari akhirat. Kerana Nabi sebut hadisnya, man shalla alayya wahid sallallahu alaihi asyara. Siapa yang selawat sekali kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selawat 10 kali kepada kita. Jadi Allah selawat kepada kita ni maksudnya bukan macam kita selawat. Allah selawat kepada kita maksudnya Allah bagi rahmat, Allah bagi nikmat-nikmat yang perlu kita dapat bila kita hidup di dunia ini, iaitu nikmat untuk kesenangan dunia kita, iaitu hasanah fi dunia, dan juga nikmat-nikmat kesenangan hidup kita di akhirat, iaitu hasanah akhirah. Baik, itu dikatakan golongan yang pertama. Jadi untuk supaya kita terkeluar daripada golongan yang tidak merasai bahagia ini, maka kita hendaklah sentiasa jangan bakhil. Dari sudut ini maksudnya sentiasalah menyebut sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi. Basahkan lidah kita dengan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga bakhil yang dimaksudkan di sini juga maksudnya bakhil-bakhil yang lain lah, yang zahir, seperti mana kita faham, Karena sifat bakhil ini merupakan sifat yang mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena jadi orang yang pemurah. InsyaAllah pemurah itu akan menjadikan kita rasa bahagia hidup di dunia kita. Yang kedua iaitu orang yang tidak akan merasai bahagia hidupnya, iaitu orang yang tidak suka menjawab suara-suara panggilan muazzin. Jadi bila muazzin sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita kena jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini golongan juga maksudnya yang ciri-ciri ke arah untuk tidak merasai bahagia hidup di dunia dan seterusnya sampai hari akhirat. Jadi kita kena jawab azan muazzin ataupun panggilan muazzin. Waktu apabila
Nabi SAW bersabda yang bermaksud, walaupun kamu bukan tukang-tukang muazzin, ya, tukang-tukang azan, tetapi keistimewaan itu tetap kamu perolehi di akhirat kelak dengan cara menyebut sahaja apa-apa yang diucapkan oleh tukang-tukang azan itu, kecuali pada hayya 'alaitain, pada ucapan la hayya 'alaitain, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Jadi kecuali hayya 'alaitain, dua perkara, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita tak payah sebut macam mana muazzin sebut, tapi kita kata la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kerana orang muazzin ni, keistimewaan muazzin ni, muazzan, iaitu orang yang muazzin ni, maksud hadis juga yang dimaksudkan, dia kata orang yang bertugas sebagai tukang azan akan mendapat tempat yang istimewa di hari akhirat. Di muazzan, tempat yang istimewa di akhirat. Bilal lah maksudnya. Dan kalau kita tengok Bilal bin Rabah pun, saya dengar ceritanya memang istimewa orangnya. Jadi atas perkara ini, sahabat-sahabat masyhur, ya, di Bilal dapat tempat yang istimewa di akhirat. Kami ni macam mana yang tak jadi muazzin? Jadi untuk itu, ya, katanya ucapkanlah, ya, oleh, ya, ucapkanlah apa-apa yang diucapkan oleh tukang-tukang azan itu, kecuali pada hayya 'alaitain. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai kepada hayya 'alas solah, maka la haula wala quwata illa billah. Nah, itu ucapannya, ya. Jadi ini juga ciri-ciri ke arah untuk dikatakan tadi, orang yang tidak akan merasai bahagia hidup dunianya. Jadi untuk mendapat kebahagiaan itu, kita kena sentiasa menjawab azan. Bila sebut azan itu, baik dalam hadis Nabi SAW yang lain disebut, yang bermaksud Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya orang-orang yang hadir ke masjid untuk berjamaah sebelum azan, baginya cahaya seterang cahaya matahari. Orang-orang yang hadir ketika sedang azan, maka baginya cahaya seterang cahaya bulan. Dan orang yang hadir selepas azan, maka baginya cahaya seterang cahaya bintang. Jadi hendaklah kita hadir, maksudnya ke masjid, ya, sebelum azan, supaya kita dapat menjawab azan. Hadir ke masjid sebelum azan, supaya kita mendapat jawab azan yang dimaksudkan itu, supaya kita digolongkan dalam golongan yang orang akan mendapat kebahagiaan, kesenangan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian seterusnya yang ketiga, iaitu empat perkara orang yang tidak akan merasai bahagia itu. Yang ketiga, iaitu orang yang diminta bantuan untuk kebaikan, ya, lalu tidak suka membantu. Ini balik kepada bakhil yang zahir tadi. Bakhil yang sebut zahir tadi ni, bila nak minta bantuan, ya, maksudnya kebaikan lah, bantuan kebaikan, bantuan untuk melaksanakan kebaikan. Misalnya bantuan untuk bina masjid, bantuan untuk buat jambatan, bantuan untuk membantu mangsa-mangsa banjir hari ini, kan? Bantuan macam-macam lah, ya, membina rumah semula kerana taupan dan sebagainya, ataupun bantuan kerana kesakitan, kerana kesukaran, susah nak mencari makanan dan sebagainya, dan dia ni berat nak bagi bantuan itu, sukar nak bagi bantuan itu, bukan tak ada. Sebab tu Nabi kata, aku suka orang yang miskin bersedekah. Dia miskin, dia tahu dia tak ada, tapi dia bersedekah juga, nak bantu kepada orang yang susah atau orang yang memerlukan bantuan. Ini ciri-ciri ke arah
mereka-mereka yang tak akan mendapat, kita katakan yang kedekut lah, yang tak akan mendapat kebahagiaan dunia. Dia tak rasa seronok duduk di dunia ni, ya. Tapi untuk mendapat keseronokan itu, maka kita kena terbalikkan, iaitu kita kena permudahkan segala urusan-urusan yang diperlukan untuk ke arah kebaikan. Permudahkan, walaupun dalam bentuk, bukan dalam bentuk sedekah, bukan dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk bantuan tenaga dan sebagainya, boleh kita lakukan. Ini ciri-ciri ke arah untuk mendapat kebahagiaan dunia. Tapi kalau tidak daripada itu, maksudnya enggan untuk melaksanakan itu, untuk melakukan kebaikan itu, maka dia merupakan golongan yang tak mendapat kebahagiaan. Walaupun hidup di dunia ni kaya, mewah, sihat, tubuh badan dan sebagainya, tapi tak mendapat restu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rasa tenang, tak rasa bahagia, ya. Dia tak rasa, walaupun kepuasan dinikmati, tapi kepuasan itu tak berkekalan, ya. Hanya sekejap sahaja. Tapi bagi mereka yang dimaksudkan tadi itu, kepuasan itu dirasai apabila dia membantu orang yang susah. Jadi orang yang susah itu menjadi senang, dia merasa seronok dengan keadaan itu yang menyebabkan keberkatan dalam hidupnya, menjadikan dia orang yang tenang, bahagia dalam kehidupan dia. Seterusnya, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, yang keempat, kata Al-Hakim, yang keempat iaitu orang yang tidak suka berdoa untuk dirinya dan kaum muslimin seluruhnya. Orang tak suka berdoa, ya, ini maksudnya biasa kita semayang, lepas semayang kita doa. Semayang pun berdoa juga kalau dia semayang. Kalau dia tak semayang, maka dia tak berdoa. Betul, as-solah lughatan, semayang pada lugatnya ialah doa. Jadi kalau dia tak semayang, dia tak berdoa. Apatah lagi lah kalau dia semayang. Ada juga dia semayang, dia berdoa dan semayang. Lepas semayang pun dia tak berdoa juga, sedangkan itu sunnah Rasulullah SAW. Kita kena berdoa, sebab doa itu sebagai satu silahul mukminin, ya, senjata bagi orang mukmin, orang yang beriman. Jadi untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan menolak tidak merasai kebahagiaan dunia ini, maka kita hendaklah sentiasa berdoa, ya. Lebih-lebih lagi apabila kita ni bersemayang, maka kita telah berdoa. Dalam semayang tu ada lafaz-lafaz doa. Fatihah yang kita baca juga sebahagian daripada doa, ya. Jadi untuk mendapat kebahagiaan ataupun untuk tidak kita merasai perkara-perkara yang tidak akan merasai kebahagiaan hidup ni, kerana kita tidak berdoa kepada Allah SWT. Hendaklah kita berdoa untuk mencapai kebahagiaan hidup kita di dunia ini. Jadi maka sebab itulah, ya, kita digalakkan berdoalah sekejap lepas sembahyang tu. Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum, duduk berdoa sekejap. Kalau tak mau doa bersama imam pun, mungkin ada hal urusan-urusan yang tentu, berdoalah sekejap, duduk berdoa sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu cukup. Itu doa yang sudah mencukupi, yang dibagi oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tak payah doa-doa yang lain, yang khusus yang lain. Itu pun sudah cukup. Bacalah doa itu. Tak boleh dalam bahasa Arab, bacalah dalam bahasa Malaysia. Minta Allah bagi kita kebaikan dunia, minta Allah bagi kebaikan akhirat, dan jauhkan kita daripada api neraka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia hidup kita di dunia ini dan juga di hari akhirat. Karena apa amalan yang kita lakukan itu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jaga kita. Apatah lagi kalau kita menjaga hak-hak Allah, Allah akan jaga hak-hak kita. Apa hak kita? Hak kita iaitu untuk seronok hidup di dunia. Bukan itu saja, bahkan seronok untuk hidup akhirat. Macam kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita berdoa untuk mendapatkan itu, ya, kerana jadi hanya Allah saja tempat kita memohon doa. Allahus Samad, ya, tempat kita mohon doa. Baik, itulah 4 perkara yang dapat saya sebutkan di sini, ya, sebagai
muhasabah kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi hidup di dunia ini kita rasa seronok, rasa bahagia, dan hidup di akhirat pun juga kita nak begitu. Jadi maksudnya tadi ada 4 perkara yang kita katakan yang tak akan bahagia dunia, iaitu jangan bakhil. Ya, saya ulang sikit, jangan bakhil. Bila sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawatlah kepada Nabi sebanyak-banyaknya untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita bakhil selawat. Yang kedua, dia kata hendaklah kita menjawab azan. Jawab azan, ya. Jadi untuk jawab azan yang sempurna, datanglah ke masjid ataupun ke surau lebih awal daripada sebelum muazzin tu azan. Dan yang ketiga iaitu ringankanlah tangan kita, harta kita, tenaga kita, nikmat yang Allah beri kepada kita ni untuk kita sumbangkan sebahagiannya kepada orang yang memerlukan. Dan yang keempat iaitu hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan mendapat kehidupan kita yang kita kehendaki, iaitu bahagia di dunia dan juga bahagia di hari akhirat. Mudah-mudahan dapat manfaat, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.